Salam sejahtera, tumpuan kita pada jam ini pastinya kepada sesi pertanyaan jawab lisan di sidang Dewan Rakyat sementara tadi, dan antara isu yang dibangkitkan adalah termasuk pemberian subsidi untuk mengelakkan inflasi yang lebih tinggi. Jadi kita nak ulas lanjut mengenai isu ini. Kita akan bersama dengan Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, Profesor Madya dan pengurus pembangunan perniagaan Putra Business School PBS bersama dengan kita untuk membincangkan mengenai isu subsidi ini. Terima kasih Prof kerana bersama dengan kami. Sama-sama, Fizi. Baik Prof, pertama sekali unjuran perbelanjaan subsidi kepenggunaan yang berjumlah 77.3 bilion ringgit setakat ini bagi 2022 adalah jumlah subsidi yang tertinggi dalam sejarah yang pernah ditanggung oleh mana-mana kerajaan. Jadi bagaimana Prof melihat kepada usaha kerajaan ini, sampai bila sebenarnya kerajaan mampu untuk terus memberi subsidi kepada rakyat? Ya, apabila kita melihat subsidi yang dianggarkan akan dibelanjakan tahun ini 77.3 bilion, itu memang jumlah yang banyak. Dan kita kena melihat dalam sudut ataupun skop yang lebih besar lagi. Komitmen subsidi ini bukan sahaja satunya komitmen yang kerajaan perlu hadapi tahun ini. Kalau kita lihat daripada pembentangan Menteri Kewangan kita dalam Parlimen minggu lepas, selain daripada subsidi, salah satu lagi komitmen tahunan Kerajaan Persekutuan adalah hutang tahunan. Kena bayar sebanyak 43.1 bilion tahun ini. Dan ini adalah sekitar 18.4% daripada jumlah hasil yang kita anggarkan kerajaan akan dapat untuk tahun ini. Bermakna subsidi 77 bilion, hutang tahunan yang kena bayar 43 bilion. Dan kalau kita tengok satu lagi komitmen yang kerajaan kena bayar, mahu atau tidak mahu, ialah emolumen, gaji kaki tangan kerajaan, itu saja dah 86.51 bilion. Kalau dicampurkan, subsidi 77, emolumen 86 bilion, hutang kerajaan persekutuan 43 kena bayar tahun ni, saya lihat dah sekitar macam menghampiri 85% daripada jumlah hasil kerajaan. Oleh itu, memang ada keperluan untuk mengurangkan subsidi sebab emolumen macam susah nak turunkan, hutang pun susah nak turunkan. Jadi subsidi lah yang saya tengok satu isu yang perlu ditangani oleh kerajaan, bagaimana nak kurangkan komitmen tersebut. Ya. Dan apa yang Prof katakan tadi, kalau kita nak lihat kepada unjuran subsidi kepenggunaan ini, ia meliputi petrol, diesel dan juga gas petroleum cecair LPG. Ini merupakan yang tertinggi sekali, sebanyak 37.3 bilion ringgit. Dan diikuti dengan minyak masak sebanyak 4 bilion ringgit, tepung dan elektrik bagi mengurangkan kos sara hidup rakyat, serta bil subsidi 9.7 bilion ringgit. Ini belum masuk lagi dengan bantuan kebajikan yang lain. Jadi bagaimana agak yang Prof melihat, adakah mungkin cabang-cabang ini ataupun subsidi-subsidi ini boleh dikurangkan? Bagaimana sebenarnya boleh dilakukan? Kerana kita tahu, sebagai contohnya, gas, petrol dan sebagainya ada keterisan, ada penyeludupan dan sebagainya. Bagaimana kita agaknya dari segi penguatkuasaan yang lebih ketat lagi, kita boleh dapat minimizekan lagi pemberian subsidi ini? Memang betul, kita kena ada pemantauan yang lebih ketat, terutamanya kalau kita merujuk kepada minyak masak paket. Dan kalau kita cakap tentang petrol juga, perlu juga ada pemantauan yang lebih ketat kalau kita mahu melaksanakan subsidi yang bersasar selepas ini. Cuma saya lihat walaupun kita boleh mengawal keterisan dengan pemantauan yang lebih komprehensif ataupun lebih menyeluruh daripada agensi kerajaan yang dipertanggungjawabkan, implikasi subsidi bersasar ni dia belum tentu akan memastikan bahawa harga barangan akan lebih terkawal, terutamanya barangan yang tidak dikenakan subsidi itu ada kemungkinan akan menyebabkan kadar inflasi lebih meningkat. Sebagai contoh, kalau subsidi bersasar diberi kepada petroleum, RON 95 ataupun diesel, hanya golongan tertentu saja dapat, serta-merta saya yakin harga barangan lain semua akan meningkat kerana perniagaan memerlukan kos pengangkutan, dan
jika golongan bersasar ni dia dapat bantuan untuk barangan tertentu tapi barangan lain pula harga makin meningkat, maka kelebihan ataupun manfaat daripada subsidi ni tak akan sampai sepenuhnya kepada mereka sebab mereka terpaksa bayar harga yang lebih tinggi untuk barang lain. Itu juga saya tengok implikasi selain daripada mengawal keterisan, kita nak tengok adakah inflasi boleh dikawal juga jika berlakunya subsidi bersasar. Jadi Prof, kita nak memahami inflasi ini, bagaimana sebenarnya ia ataupun kerajaan boleh mengambil langkah-langkah yang segera untuk kita menangani ataupun mengelakkan daripada inflasi yang terus meningkat dan sebagainya. Apa agaknya kerajaan boleh lakukan, itu yang pertama. Dan juga kedua, mungkin pendekatan negara-negara lain ada yang menaikkan OPR mereka untuk menangani inflasi. Bagaimana Prof melihat kepada isu itu? Memang kita lihat rata-rata negara di sana menaikkan kadar OPR ataupun kadar faedah untuk menangani inflasi. Kita lihat di Amerika Syarikat berlaku peningkatan kadar faedah. Eropah pun baru-baru ini meningkatkan kadar faedah. Dan yang paling ekstrim kalau kita lihat di Sri Lanka, inflasi meningkat menghampiri 60%, maka kadar faedah pun dinaikkan sebanyak 18%. Di Malaysia, kalau kita lihat OPR yang dinaikkan ni masih lagi orang kata rendah lah berbanding dengan sebelum pandemik. Sebelum pandemik 3.25, selepas pandemik ni masih lagi orang kata 2.25. Tetapi kalau kita lihat bila kadar OPR atau faedah ni dinaikkan, dia akan memberikan juga beban kewangan kepada peminjam. Kos pinjaman akan bertambah dan sepatutnya ia akan mengurangkan tekanan kepada inflasi kerana tidak berlaku kata peningkatan daripada permintaan, semua orang akan lebih menyimpan, mengurangkan perbelanjaan, tapi tidak akan sepenuhnya menangani isu beban kewangan kepada peminjam. Oleh itu, walaupun banyak negara meningkatkan kadar faedah, tetapi ianya juga dipadankan dengan bantuan sosial, iaitu ada negara yang beri bantuan tunai secara terus ataupun voucher macam di Amerika Syarikat, golongan yang memerlukan bantuan ni mereka dapat secara bulanan bantuan tunai. Macam kita ada bantuan keluarga Malaysia tapi dia bersifat one off. Jadi kalau sebelum ni yang bantuan tambahan RM100 itu pergi satu kali pergi kedai habislah. Di situ saya lihat untuk isu kenaikan harga, kenaikan OPR ni perlu juga ada orang kata bantuan berterusan untuk bukan saja B40, mungkin juga golongan M40 yang duduk di bandar. Jadi mekanisme tu yang mana ada bantuan berterusan untuk mereka ni juga perlu diperhalusi dan dipertimbangkan juga.